أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 63. Muka surat 63 bawah sekali. Dia kata masalah bercukong di dalam ihram ataupun umrah. Ni dia nak mai cerita. Bukan dia nak cerita kata kita tahallul kita bercukong, tapi tajuk ni dia nak abang kat kita, belum tahallul kita pergi cukong dulu. Dia nak abang itu. Boleh ke tak boleh? Kita dalam keadaan ihram, jangan kata cukong. Kalau kita saja-saja pergi duk tarik rambut selai pun kita kena dam. Ni dia nak mai cerita kat kita dalam keadaan ihram, belum tahallul lagi, pergi cukur rambut. Boleh ke tak boleh? Baik. Sesungguhnya cukur sebelum habis sempurna mengerjakan rukun haji ataupun umrah itu tidak boleh sekali-kali. Hak tu dia abang dulu. Tak boleh dia kata. Bukan kata cukur saja, setengah orang tabiat. Dia jadi habit. Habit dia macam mana tuan-tuan? Dia duk tengok TV, tangan duk pintai rambut. Ni tabiat. Duk tengok TV, tangan duk pintai rambut. Tambah tengok bola, bila skor tak masuk, cabut selai. Dia duk main lagu tu. Habit dia. Habit. Ada lagi satu habit lagi tak senonoh. Dia duk tarik bulu hidung. Ini pun satu habit juga. Dia duk saja-saja, dia duk tarik. Dia tarik. Bila skor gol, tarik 3 sekali. Habit ni bila dia pergi buat haji, bila dia pergi buat umrah dalam keadaan ihram, habit ni jalan juga. Dia dalam keadaan ihram, tangan duk main bulu hidung. Duk main bulu hidung. Dia main manyam macam mana tu, ditarik. Dam. Kena dam. Okey. Baik, now dia nak cerita kat kita, dia ni belum lagi tahallul. Tiba-tiba dia pergi cukong kepala dia. Boleh ke tak boleh? Pada asalnya tak boleh sekali-kali, dia kata. Melainkan kerana uzur, kerana sakit di kepala. Ada pasal. Itu kata Islam ini satu agama yang sangat bertimbang rasa. Sangat bertimbang rasa. Islam bukan agama yang nak bagi kita susah. Apatah lagi nak bagi susah kepada orang yang dah memang susah. Bukan Islam macam tu. Contoh dia apa? Orang sakit. Orang sakit susah tak tuan-tuan? Susah lah. Sakit. Bedridden. Duk atas katil hospital sakit. Makna kata susah lah. Dia nak bangkit, nak semayang, nak apa, susah. Takkanlah Islam, orang yang dalam keadaan susah macam tu, Islam nak main lungguk lagi susah atas kepala dia. Sudah tentu ada jalan keluar kepada susah yang dia duk tanggung. Bila kita mengaji, baru kita nampak, rupanya sangat bertimbang rasa Islam ini. Okey. Now dia nak cerita dekat kita apa dia? Satu orang ni, dia dalam keadaan ihram, tapi dia ni ada masalah kulit kepala. Ada masalah. Seperti dia kata kepala dia ni bengkak besar dan juga perlu kepada diubat. Kepala dia ni ada masalah. Bengkak apa ke satu, dia naik bisui atas kepala misalnya. Bisui ni pula nak naik masa dia nak pergi umrah. Alamak, 365 hari duk ada setahun, dia pergi pilih time nak pergi umrah, pergi naik. Allahu Akbar. Pergi kena bisui atas kepala waktu buat umrah ataupun waktu buat haji. Tak boleh tahan.
melainkan terpaksa kena cukong apakah nu pasal nak dressing bisui dan sebagainya. Misalnya orang yang dalam keadaan ihram pergi jadi bisui atas kepala, dia kata dia dianggap sebagai orang yang dalam keadaan sakit dan uzur di kepala. Ataupun kepala banyak kutu. Ini pula satu hal, kepala ni banyak kutu, dia kata. Ataupun kerana ada barang yang menyakiti dan memberi mudarat di kepala, tak kira lah whatever sakit, yang pentingnya benda tu ada di kepala, maka haruslah dia bercukur kepala dan membayar dam. Terpaksa lah, sebab sakit yang dia tanggung tu, dia terpaksa kena cukur rambut, sedangkan belum masa tahallul lagi, dia kena cukur dulu. Bermula dalil, yang ni bagus, yang kata Bahrul Mazi ni, dia bawa mai satu kes dekat kita, dia bawa mai satu hadis bagi tahu dah jadilah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dalil menunjukkan atas suruh yang demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yang datang tafsirnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Isu kulit kepala bermasalah ni turun ayat Quran dan Nabi menjelaskan maksud ayat itu. Okey. Katanya ni hadis dia, an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala wallazi nafsi biyadihi la fiyya nazalat hadhihi al-ayah wa iyaya ana biha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ka'ab ni sahabat, dia bukan tabi'in. Ka'ab bin Ujrah, dia ni sahabat Nabi, dia wafat pada tahun 51 Hijrah. Maka iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Itu ayat dia. Sudah turun ayat ni, maksud dia, maka siapa ada daripada sekalian kamu itu sakit ataupun ada padanya barang yang memberi mudarat di kepalanya. Turun ayat ni nak cerita satu orang yang dalam ihram haji ataupun umrah, kepala dia ada masalah, yakni ada penyakit di kepalanya ataupun ada barang yang menyakiti kepalanya seperti banyak kutu di kepalanya itu, maka bercukurlah kepala itu, kemudian bayar fidyah. Turun ayat tu, iaitu dikerjakan mana-mana satu daripada tiga perkara. Yang kata fidyah dia ni, dam dia ni, tiga, boleh pilih. Satu, puasa 3 hari. Okey. Yang kedua, sedekah makan kepada orang miskin 6 cupak makanan. Yang ketiga, ataupun sembelih binatang, sekurang-kurangnya sekong kibas, kambing biri-biri. Kata Khazin di dalam tafsirnya, bermula fidyah ini boleh pilih mana-mana satu. Hak 3 tadi ni boleh pilih. Kalau dia orang ada duit, tangkap kambing sekong, sembelih, selesai. Kalau duit korang sikit, ambil 6 cupak makanan pergi bagi ke orang miskin. Ataupun dia ni memang tak ada apa, puasa 3 hari. Boleh pilih mana-mana satu. Jika mau menyembelih, sembelihlah. Dan jika mau puasa, puasalah. Dan jika mau sedekah makanan, bersedekahlah. Dan tiap-tiap sembelihnya ataupun sedekah makanan itu mesti dibuat di tanah haram. Pasal dia duduk ada di sana, dia duduk buat haji ataupun dia duduk buat umrah, maka denda tu kena bayar di sana, tak boleh balik mai buat di rumah, kena bayar semasa duduk ada di tanah haram. Dia kata kerana ia kepunyaan orang miskin tanah haram. Adakah orang miskin tuan-tuan di tanah haram? Adakah? Dia berkata, mana ada ustaz, orang Saudi semua kaya. Yang miskin ni bukan orang Saudi. Yang miskin ni orang yang mai daripada luar Saudi. Pergi minta sedekah, pergi macam-macam tuan-tuan ditengok di sana, especially musim haji.
Mai tak tahu daripada negeri mana ni duk junjung makanan atas kepala ni. Buah nasi, bungkuih dengan apa, kalau apa, sayur apa sikit dia ikat dia buah atas satu talam, junjung atas kepala, duk jalan ke depan hotel kita. Nak depa ni miskin, depa ni susah, dan depa tak meminta-minta, depa cari makan dengan buat kerja boleh bagi dekat depa ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dam ihsar ini macam yang kita baca awal tadi, dia kata dam kerana tertahan pastilah kena sembelih binatang itu di tempat dia kena tahan. Dan adapun puasa itu maka harus baginya dikerjakan di mana ia suka. Puasa boleh balik Malaysia untuk buat puasa di sini. Baik, ini yang kena kepada Ka'ab bin Ujrah. Kutu monyet, muka dia naik meranyam. Qala, kata dia, fahliq. Wa nazalat hadhihi al-ayah. Itu cerita dia. Bila didengar Nabi SAW akan pengakuan Ka'ab tadi, Ka'ab kata memanglah kutu ni memang betul bagi saya jadi susah betul dengan kutu ni. Sabda Nabi SAW, wahai Ka'ab, bercukurlah engkau akan rambut engkau itu. Sedangkan tahallul tak lagi? Belum masa tahallul lagi. Tapi Nabi suruh dia cukur. Pasal apa? Pasal Islam agama yang bertimbang rasa. Dia nak abang yang tu. Walaupun peraturan dia macam tu, atas sebab-sebab yang tertentu dilonggarkan peraturan itu. Sembayang boleh tak buka bangku lipat duduk sembayang? Boleh tak boleh? Tak boleh. Kalau sekiranya kita boleh berdiri. Ustaz, kalau saya kalau nak gagah berdiri takat satu rakaat ya, rakaat kedua saya tak boleh dah. Rakaat pertama kena berdiri dah. Wajib kena berdiri. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.